Itu sedikit rangkuman apa yang telah pun berlaku ketika program Malaysia Everest 2023 dan pastinya hari ini kita memerlukan perhatian anda kerana kita membawakan seorang ikon yang akan memberikan kita pencerahan apa yang kita perlu tahu tentang betapa kompleksnya apakah cabaran dihadapi ketika berada di sana. Beliau sendiri akan merangkumkan untuk kita semua pada pagi ini. Ya, bukannya senang ya untuk kita nak menawan gunung tertinggi di dunia yang berketinggian 8,848 meter tersebut. Jadi untuk itu kita bersama dengan Datuk Muhammad Mukarrabin Mokhtaruddin, ya, pendaki negara. InsyaAllah. Dan kalau anda lihat ya visualnya di Malaysia ini pada hari ini di depan kami ini antara kelengkapan-kelengkapan yang telah pun diguna pakai oleh Datuk ketika bukan saja guna Everest Datuk, tapi pergi ke Grand Slam punya expeditions. Baik, Datuk sendiri pernah menawan puncak gunung Everest pada tahun 2004 dan bukan itu saja 7 gunung tertinggi di 7 benua. Jadi dengan apa yang kita boleh tampilkan pada ketika ini, mungkin Datuk sendiri boleh kongsikan apakah persiapan, apakah apa yang kita perlu tahu tentang seorang pendaki ini untuk bersiap sedia untuk menawan gunung-gunung ini. Terima kasih Sofia, terima kasih Fazli. Terima kasih Hemeshai jemput saya pagi ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan takziah kepada APM yang meninggal, kepada keluarga beliau dan juga kepada Hawari yang masih hilang. Kita doakan agar keajaiban berlakulah, agar beliau ditemui selamat dan selamat dibawa pulang ke Malaysia. Pertama sekali memang saya agak-agak sedih dengan apa yang berlaku dan memang tak dijangka perkara ini berlaku setelah 26 tahun Everest Malaysia, pendaki-pendaki Everest naik ke Everest daripada 1997 daripada Datuk Magender Mohandas dan juga saya dengan Ahmad Ridwan tahun 2004, kemudian 7 pendaki Everest lain dan saya bawa pendaki Everest 7 anak Felda pergi ke Everest 2013 dan akhirnya tahun ini tahun yang amat menyedihkanlah buat Malaysia. Dan sebenarnya memang persediaan untuk mendaki Everest ni memang memerlukan satu dana, yang kedua pemilihan tu perlu betul. Kalau kita pergi melalui kumpulan, memang perlu ada persiapan. Macam saya dengan Ahmad Ridwan dulu mendaki Everest dulu tahun 2002, dia adakan pemilihan oleh arwah Cik Fauzan, pendaki Everest 1997. Beliau buat pemilihan daripada UiTM dan saya Ahmad Ridwan dipilih antara yang terpilih. Sebelum tu 2002 pemilihan pergi ke Everest Base Camp saja memerlukan fitness yang tinggi untuk Everest Base Camp. Base Camp saja 5,300. So dengan kena ada 2.4 km di bawah 10 minit, blip test level 13 ke atas dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman mendaki di gunung di Malaysia dan juga pergi ke Everest Base Camp. Saya nak naik Everest pun ambil masa 2 tahun setengah. Pergi Nepal 3 kali ke base camp, naik ke Gunung Island Peak dan pergi technical climbing di New Zealand dengan France untuk mempersiapkan diri. Sebab Tun Mahathir pernah berkata pada saya juga, kalau nak jadi hero, jangan jadi hero yang bodoh. So kena ada persiapan. Nak mendaki Gunung Everest ni satu gunung yang tinggi dan bahaya kalau tak ada Sherpa. Dan sebenarnya kalau dikirakan, kalau pendakian Everest ni tanpa bantuan Sherpa ni, dia anggap gunung paling bahaya di dunia berbanding K2. K2 ni nombor 2, tapi K2 ni kalau sekarang ni sebab tak ada Sherpa banyak yang mendaki sana, so dikatakan paling bahayalah. So persiapan tu penting. Pemilihan dan persiapan tu yang paling penting, bukan kerana kita mengharapkan cuaca yang baik, mengharapkan tuah. Setengah antara kita ni fikir naik Everest ni tuah. Nasib cuaca baik kita summit, tapi cuaca baik pun belum tentu summit. Ada yang jatuh, ada yang hilang, ada yang sebab camp 2 ke camp 4 ni dah di keadaan less oxygen, so kita akan berada dalam keadaan yang subconscious mind, separuh sedar, dan kita akan sentiasa berfikiran untuk give up dan sebagainya. Tapi mental kena kuat, physical tu salah satunya kelebihan, dan yang paling penting ialah spiritual. Kita dengan Tuhan sentiasalah dengan Allah berdoa untuk kita selamat dan daki ke puncak dengan selamat, sebab itu opsional. Pendakian ke puncak tu opsional. Turun tu dengan selamat adalah wajib. InsyaAllah. Okey, jadi itulah dia. Kalau nak diikutkan, memang begitu banyak cabaran-cabarannya, dan latihan tu bukannya sedikit, yang latihan tu memerlukan masa bertahun-tahun lamanya. Dan Datuk sendiri apabila telah pun sampai dekat sana 2 bulan 2 bulan training 2 bulan training dekat sana di base camp. Untuk kata orang tu nak mengadaptasi keadaan cuaca dekat sana dan sebagainya. Datuk, ini persoalan yang bermain sekarang ni dekat media sosial. Ramai disebabkan kita lihat ada berlaku kematian dan seorang lagi masih hilang. Ramai juga netizen yang bertanyakan kenapa kita bersusah untuk
ialah nak mendaki. Kiranya macam orang cakap macam kenapa kita macam menghantar ajal lah, dia yang kata begitu dan sebagainya. Tapi bagi saya sendiri ianya sebagai self achievement. Tapi bagi pandangan Datuk pula, kenapa agaknya kita beria ingin mencapai Gunung Everest itu? Actually, pendakian Gunung Everest ni semua orang ada impian. Bukan hanya pendaki saja. Ramai menjadikan Everest ni salah satu motivasi, inspirasi. Anda boleh relatekan dalam keadaan anda bukan hanya mendaki gunung. Yep. Dalam karier, dalam politik ke dalam sebagainya pun kita ada impian. Mendaki Everest ni seperti pergi ke sukan Olimpik. So pergi ke Olimpik ni, training Everest ni sebenarnya lagi sukar daripada training ke Olimpik. Ramai orang berkata begitu. Dan memang mendaki Everest ni adalah salah satu impian mungkin individu dan juga impian sebuah negara menghantar pendaki untuk membawa nama Malaysia ke pesada dunia. So alhamdulillah sehingga hari ini ada lebih 25 orang pendaki Malaysia yang telah berjaya daki Everest daripada tahun 1997 sampailah ke saya 2004 dengan Ahmad Ridwan, kemudian berterusan sampailah hari ini. Ada yang pergi sendiri, ada yang pergi melalui sponsor, dana sponsor, dan ada juga dapat sponsor daripada korporat dan kerajaan pun ada sokong. So memang itu adalah salah satu impian semua orang. So kalau kita ni nak dengar komen orang, memang positif negatif tu biasa. So masing-masing kena ambil benda itu sebagai salah satu inspirasi. Kalau Malaysia ni tak ada gunung salji, tapi orang kita pun boleh sampai ke puncak Everest, boleh pergi ke 7 benua, boleh pergi ke South Pole, North Pole. So kalau tidak, kenapa kita nak hantar orang? Memanglah orang kata buang masa lah, habis duit sebenarnya. Sebenarnya habis tu Malaysia ni hanya duduk kejayaan dalam negara saja. Kita perlu adakan kejayaan di luar negara. Dan memang Malaysia seharusnya berhak hantar lebih ramai pendaki dan lebih ramai atlet sukan untuk mengharumkan nama negara. Kalau fikirkan self-achievement itu terpulang pada komen masing-masing. Saya percaya iktibar yang perlu kita lihat daripada situasi ini, keadaan ini bukan mempersoalkan tentang kita menghantar atlet-atlet ataupun pendaki ke Gunung Everest sendiri, tetapi untuk kita lebih memahami mungkin sedikit sebanyak pengalaman yang Datuk sendiri ada dalam tangan dalam bertahun-tahun yang Datuk sendiri pernah melihat suasana di Gunung Everest itu sendiri. Ada seorang pendaki di Britain yang memberikan satu statement mengatakan bahawa Gunung Everest dulu dan kini adalah berbeza daripada sudut cuaca ataupun orang kata lebih takat saljinya seakan-akan sudah tiada, lebih berbatu. Ini kita faham secara teknikalnya, Datuk, supaya kita lebih memahami proses SAR dan sebagainya yang sedang berlaku pada ketika ini. Adakah benar statement itu dan adakah lebih kompleks proses untuk menyelamatkan atau mencari prajurit kita yang masih hilang ketika ini? Memang statement ini betul sebab kita semakin keadaan cuaca dunia ini semakin panas dan suhu pun semakin tinggi dan memang kawasan-kawasan bersalji ini dah banyak yang melt, sudah cair. Dan di Everest sekarang ni memang banyak kawasan yang berbatu berbanding salji. Tapi daripada base camp ke Kumbu Icefall. Kumbu Icefall ni antara kawasan yang bahaya. Kumbu Icefall ni yang banyak meragut nyawa orang lah. Orang terjatuh dalam gaung dan sebagainya. Naik ke Camp 1 ke Camp 2 a bit safe lah. Camp 2 tu tempat yang selamat lah. Camp 2 nak naik ke Camp 3 dah start teknik more on Steve lah. Tempat yang curam-curam. So Camp 3 ke Camp 4 memang teknikal sikit lah. Kita kena cross yellow band. Camp 4 tu antara dipanggil the dead zone dan kalau boleh memang kita tak nak duduk kat Camp 4 tu lama. 7,900 meter tu memang oksigen paling less. So kita target malam tu cuaca baik, summit ke puncak dan turun. So dekat Camp 4 ke puncak tu banyak ais dah melt. So banyak batu-batu. So kena gunakan crampon, bawa jumah untuk tarik safety dekat tali. Saya pun ambil masa untuk naik dan turun lebih kurang 7,900 ke puncak tu lebih kurang 1.8 km naik dan turun. 1.8 km tu kalau jogging tu lebih kurang 15 minit, 10 minit ke 15 minit. Tapi nak sampai ke puncak Everest dan turun, saya ambil masa 18 jam. Wow. So naik puncak 10 jam, turun 8 jam. Untuk 1.8 km. Naik dan turun. Dia punya ketinggian. So betul. Memang kita naik 3 langkah kita akan so bila kita naik tolak jumlah 3. Lepas tu so penat, memang penat. So sebab tu saya kata fitness level must be high. Kita mesti prepare dari segi mental dan kita tahu masa malam saya daki dengan Ahmad Ridwan pun ada pendaki yang mati. Memang mendaki mati. Tapi persediaan mati ni bukan kita nak. Memang orang kata takdir. Tapi takdir pun kalau kita tak training, kalau kita naik kereta bawa bagi anak kita tekan minyak, anak kita tak belajar bawa kereta pun, anak kita mati, kita salahkan takdir. Tak boleh. So preparation tu must be inilah. Dan kita harapkan yang
keadaan cuaca sekarang ni saya nampak bila saya tengok daripada 12 sampai 27 bulan kebanyakannya cuaca memang open window lah, boleh mendaki puncak dan turun dengan selamat. So kita tak nampaklah beberapa hari ni yang keadaan cuaca buruk. Selepas 27 ni baru start worst. Memang Everest sentiasa cuaca sentiasa berubah dan sentiasa ada cabaran. Ya. Tapi kalau kita nak mendaki, kita nak membuat apa-apa saja aktiviti pendakian dan sebagainya, betul, kita bukan saja nak lihat keadaan cuaca ya. Betul. Ya Dato', kita kena lihat keadaan sekeliling juga, kita punya fizikal kita, emosi dan sebagainya. Dan saya pasti apabila telah pun sampai dekat sana, segala kelengkapan telah pun ada. Jadi mungkin Dato' boleh ceritakan sikitlah antara kelengkapan yang perlu, wajib yang perlu kita ada. Sebab apa yang menarik perhatian, yang ni mungkin biasa yang kita lihat. Tetapi dari segi kasut tu, kasut tu memang crampon. Nama dia apa? Crampon. Crampon ni digunakan selepas kita mendaki daripada base camp pergi ke camp 1 sampai ke camp 2. Camp 2 pergi ke summit lah. Crampon ni paling penting digunakan selalu untuk sampai ke puncak. Dia lain kalau saya pergi ke Kutub Selatan tu saya pakai snow slash. And then macam baju ni penting, down suit, glove. Glove pun ada pelbagai daripada yang paling kecil dan sampailah paling tebal ni. So ni paling penting. Memang boleh tahan sejuk, tapi kalau pun dia tahan sejuk, tapi kalau kita tak jaga jadi basah, kalau basah dalam kita boleh kena frostbite. Frostbite ni memang dia akan hitam, dia akan bengkak dan dia akan hitam, lama-lama dia boleh patah sendiri jari kita. So like macam reput. So itu antara yang paling kita takutkan lah. So memang saya cakap peralatan tu penting lah. Perlu ada banyaklah ice axe, jumah, down suit, kasut yang sesuai. Sleeping bag? Sleeping bag pun bila kita berada daripada base camp kita dah pakai dah. Masih ada rasa macam boleh tidur lagi ke? Kalau pakai sleeping bag down suit minus 25 to 45 dia adalah. Base camp kita pakai yang minus 10 cukup. Camp 2 dah tukarlah pada yang minus 40. Bila kita tidur dalam tu pun ada cara. Kadang-kadang tak payah pakai baju pun tak apa. Memang kita kena, badan kulit kita ni kena direct dengan ni supaya kita panas. Suhu mencecah berapa rendah? Antara negatif 25 sampai negatif 30. Negatif 25 sampai negatif 30. Tapi boleh jadi worse kalau cuaca buruk. Siang memang panas. Kita boleh, sebab tu orang kata kenapa gelap balik Everest. Bila kita dah naik 5,000 meter, matahari dekat dengan kita. So kita ni kulit manusia, kita hamba Allah memang tak mampu nak lawan dengan alam. So memang kita akan jadi hitam, sunburn. Itu pun salah satu. Dato', akhir sekali untuk kita merangkumkan kita punya sesi kita, bagi semua pihak yang terlibat dalam apa jua aspek sekalipun, sebagai seorang pendaki, sebagai seorang penganjur, sesiapa saja menjaga keselamatan mereka, apa yang Dato' nak sampaikan secara khususnya supaya kita lebih cakna dengan keselamatan pendaki kita selepas ini? Satu, saya nampak persiapan. Perlu ada satu pengurusan yang baik. Yang kedua, kalau kita pergi individu, kita sendiri kena tanggungjawab atas diri kita lah. Tapi kalau kita pergi atas satu kumpulan atau ditaja oleh mana-mana company atau syarikat, persiapan dari segi latihan tu yang paling penting. Yang kedua, kita sebagai individu tengok kesihatan kita. Dan kita nak pergi Everest tu sebenarnya semua orang boleh daki, tetapi latihan yang mencukupi, tempat latihan yang betul dan disiplin kita sebagai pendaki ni perlu ada. Dan memang saya sebagai dah umur pun dah 40 tahun kan, dah lebih masa tu dah Everest dah 18 tahun dah pengalaman duduk sana. Saya rasa makin saya mendaki Everest, makin saya mendaki gunung ni, saya sebenarnya nak dekat pada Allah. Saya nak dekat pada diri pencipta saya. So semakin saya rasa saya rendah diri. Saya memang nak cari redha ilahi, dan memang saya alhamdulillah dah 20 tahun kan, habis semua ni saya pergi 7 Summit, pergi Kutub Utara, Kutub Selatan, tak ada apa saya nak cari, saya hanya nak memberi inspirasi dan motivasi. So saya harapkan untuk yang nak pergi mendaki selepas ni, persiapan fizikal itu paling penting. Dakilah Kinabalu 10 kali, pergi ke Nepal 3-4 kali dan rasa confident nak naik ke puncak, gunakan konsultan yang baik dan juga Sherpa yang betul lah untuk kita naik. Alhamdulillah. Okey. Ya, betul. Dato', walaupun menjelajah 7 benua, sempat juga khatam Al-Quran waktu ketika itu. Alhamdulillah. Pergi naik basikal. Naik basikal. Sebab saya ada cerita, sebab saya tak pernah khatam Quran sebelum 25 tahun, tapi saya menjelajah dunia tu, saya nak khatam Quran dan nak insafin. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Dato'. Betul-betul memberikan kita inspirasi dan juga kita dalam masa sama juga berdoakan agar seorang lagi peserta pendakian Hawari selamat ditemuilah ya. Amin. InsyaAllah.